Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam edisi Terjah Suara Rakyat Marhain. Dan kemarin saya telah menerjah individu yang dipercayai mengeluarkan kenyataan-kenyataan panas dalam posting dan live aktivis yang membongkarkan tentang kegiatan premis warga asing, terutamanya Ustaz Sofian ketika membuat operasinya di Nilai 3 Negeri 9. Jadi video itu telah tular sekarang ni, dan individu terbabit yang dikenali sebagai Arsyad telah menukar profil TikToknya. Dulu gambar beliau sendiri dengan berwajah putih bukan hitam. Kemudian sekarang ni dia tukar gambar seorang kanak-kanak, mungkin anak dia. Saya tak pasti kenapa dia menukar. Mungkin mudah dia nak masuk dalam TikTok orang lain buat lepas ni. Dan dia juga ada follow saya. Saya tak remove, saya biarkan dia follow, untuk memberitahu dia bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai penduduk pribumi di negara ini, kita perlu mempertahankan negara kita. Kita tidak mahu menjadi seperti Palestin. Orang Israel datang, mana yang berpindah, yang menceroboh itu menceroboh, mana yang membeli tanah-tanah penduduk Palestin, dia beli tanah, dia berniaga. Dan kemudian akhirnya hari ini dia halau penduduk-penduduk Palestin. Dan ini yang berlaku sekarang, saudara. Adakah kita mahu melihat negara kita juga berlaku seperti hari ini? Dan saya telah menyiasat, telah membuat operasi. Kita siasat sendiri. Kita dah tak boleh percaya dekat pihak-pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Kita siasat sendiri dan mendapati bahawa individu ini telah menjalankan operasi kedai runcit di 4 lokasi, di dalam Bandaraya Kuantan. Dan apa yang menyedihkan, salah satu kedai runcit ini dia hijack kedai runcit penduduk tempatan yang dah lama berniaga. Dia kerja dengan pakcik tu, kemudian dia tengok lain clear. Akhirnya dia dah kenal dengan pembekal, dia dah kenal dengan pembeli, dia dah kenal selok-belok berniaga runcit. Akhirnya dia hijack kedai itu. Sekarang ni jadi kedai dia. Dia hijack. Tengok saudara, ini bukti sah. Tengok bagaimana warga asing hijack kedai-kedai orang tempatan. Ini yang kita marah, ini yang kita pertikaikan, ini yang kita mahu kerajaan bertegas atas perkara. Kita tidak mahu akhirnya rakyat kita terpaksa merempat di bumi sendiri. Bersuara, terus bersuara. Tapi adakah mereka dengar? Dan Alhamdulillah hari ini kita tengok dekat Parlimen dah mula bersuara, dah mula membangkitkan isu ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada wakil-wakil rakyat yang prihatin dengan isu kebanjiran premis warga asing. Kita tak marah warga asing. Dah habis kerja di Malaysia, balik negara kamu. Dah negara kamu dah selamat, dah aman damai, balik. Kalau kamu pelarian, balik, tinggalkan negara ini. Kamu bekerja sebagai buruh pembinaan, buruh ladang, membantu membangunkan kerana. Terima kasih, kamu dapat gaji lumayan, balik. Nak berniaga, nak buka kedai runcit, nak buka kedai perabot, nak buka kedai gunting rambut, nak buka hotel, nak buka kedai kapet, nak buka restoran, nak buka kedai hardware, balik ke negara kamu. Mana-mana wanita-wanita tempatan yang nak kahwin dengan warga asing ni, balik, ikut warga asing ni, ikut nasab sebelah suami yang lebih kuat untuk keturunan. Bukan kamu membina keturunan kamu, membiarkan anak cucu kamu di negara ini, mengganggu kehidupan kami, mengganggu ekonomi rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, dan juga Kadazan, dusun dan sebagainya, seluruh negara. Dan saya telah menyiasat individu ini. Betul, dia berkahwin dengan wanita tempatan di Kemaman, Terengganu. Persoalan yang timbul, bagaimana status pelarian Rohingya ini yang hanya dekat UNHCR
Dia pendatang, dia adalah pelarian. Bagaimana dia masuk ke sini tanpa pas yang sah? Bagaimana dia boleh berkahwin dengan wanita tempatan dan mempergunakan nama itu untuk tujuan berniaga, membuka kedai runcit di Kuantan? Ini persoalan yang saya mahu Jabatan Immigration, saya mahu pihak berkuasa menyiasat perkara ini. Bagaimana dia boleh gunakan nama itu, dia boleh kahwin? Jabatan Agama Islam, tolong semak. Dia bukan penduduk sah negara ini, dia tidak ada dokumen. Dia hanya dekat UNHCR. Macam mana dia menikah dengan warga tempatan? Bagaimana? Ini persoalan yang timbul. Kenapa diam? Kenapa pihak berkuasa tutup mata? Kenapa kamu tidak menyiasat betul-betul? Sepatutnya kamu ambil tindakan, bukan saya. Tapi kerana kita hilang kepercayaan pada pihak berkuasa, kita terpaksa buat kerja sendiri. Kita terpaksa menolong pihak berkuasa, menolong kerajaan Malaysia, menolong mereka untuk membetulkan. Kita tak mahu akan datang 20 tahun, 30 tahun lagi, generasi kita, anak cucu kita akan persalahkan kita hari ini kerana duduk diam, tak bersuara, tidak mau bangkit untuk mempertahankan negara ini. Sebab itu saudara, harus kita selamatkan negara ini. Merata dah, ceruk dah. Kalau di Kuantan ni, di Medan Warisan saya dah pergi, di Jalan Bukit Ubi kita jangan cerita lah. Di Kuantan ini, bukan di Kuantan saja, di seluruh Malaysia, dengan premis dengan yang masuk sebagai pelarian boleh kahwin orang sini, boleh berniaga, boleh bawa kenderaan. Yang masuk sebagai pelawat boleh berniaga, boleh kerja ke premis kedai-kedai makan. Rakyat tempatan kena cucuk, kena cek, kena ada PAU, macam-macam syarat dikenakan. Tapi warga asing berniaga barangan makanan, mereka bebas. Mereka boleh tiap bulan pergi cop pasport, datang balik, duduk, mereka kaut untuk mereka hantar balik ke negara masing-masing. Ini yang berlaku saudara, ini yang kita perlu perbetulkan untuk kita selamatkan negara ini. Dan saya nak beritahu saudara Arsyad ni tadi, Rohingya yang mencabar Ustaz Sofian ini, kita nak pelawar Ustaz Sofian datang ke Kuantan. Kita nak temukan dengan hamba Allah ini. Ini orang yang mencabar dia. Kita nak pergi terjah kedai-kedai dia. Kita nak tengok bagaimana dia boleh bersuara, bukan main lagi belagak. Oi, Ustaz Sofian tak betul. Kamu yang berniaga, yang kahwin dengan wanita tempatan, menggunakan IC, menggunakan dokumen-dokumen tempatan untuk berniaga, itu betul. Kamu sebagai pelarian, justru saya menyeru kerajaan, tolonglah sediakan tempat pengasingan untuk pelarian Rohingya ini. Macam di Pulau Pinang, negara lain buat pengasingan, negara lain tempatkan mereka dekat pulau, dekat camp, ada pagar. Jangan campur adukkan dia dengan kehidupan rakyat tempatan. Kamu biar dia hidup, dia bela lembu, bela kambing dalam rumah, sembelih dalam kedai, dalam rumah, boleh semua. Rakyat tempatan, berbagai-bagai undang-undang, peraturan yang dikenakan. Sebab itu kita mahu kerajaan bertegas. Kalau tak bertegas, kita akan terus bersuara untuk menyedarkan rakyat, untuk memberi kesedaran supaya ingat masa depan generasi akan datang. Apakah kita mahu negara kita dijajah oleh mereka ini yang dah berjuta di negara kita? Sampai bila kami harus melihat situasi ini? Tolonglah wahai kerajaan Malaysia, lakukan sesuatu, bertindak dengan betul. Jangan berkompromi dengan mereka yang mengambil rasuah, yang mengambil sedekah untuk memperkayakan kehidupan mereka dengan memelihara warga-warga asing ini. Sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi. Salam terjah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.